Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, ini adalah video untuk bab yang baru, bab 3, koordinasi dan gerak balas. Okey. Untuk bab 3 ni kita akan masuk tajuk yang pertamanya 3.1 homeostasis dalam benda hidup. Dalam video ni apa yang kamu perlu pelajari adalah maksud homeostasis, yang kedua proses kawalan homeostasis, yang ketiga kawal atur kandungan air, yang keempat kawal atur suhu badan. Okey, kita pergi pada objektif yang pertama dulu. Objektif yang pertama adalah maksud homeostasis. Okey, apa itu homeostasis? Sebelum tu, cikgu nak kamu cuba berimajinasi dan cuba ingat kembali. Selepas kamu berlari, apa yang kamu rasa? Lepas kamu buat aktiviti seperti bersukan, berolahraga, apa yang kamu rasa? Pastinya cikgu tahu kamu akan rasa dahaga, akan berpeluh, akan penat. Tapi bila kamu berehat seketika, kamu akan hilang peluh tu. Peluh tu slowly akan hilang dan badan kamu akan hilang dahaga tu apabila kamu minum air. Bagaimanakah itu berlaku dan kenapa proses itu berlaku? Okey, itu adalah homeostasis. Benda yang berlaku tu daripada kamu rasa dahaga, berlari, berpeluh, dahaga, minum air, lepas tu lega balik, itu adalah proses homeostasis. Itu adalah proses homeostasis yang berlaku dalam badan kamu. Okey, apakah maksud homeostasis? Homeostasis ni adalah pengekalan keadaan persekitaran dalam badan sesuatu organisma. Okey, maksudnya badan kita kena kekal dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Apa yang perlu dikekalkan tu? Organisma ni contohnya manusia, tumbuhan, haiwan, okey, mikroorganisma yang lain, semuanya melakukan homeostasis. Okey. So apa yang perlu dikekalkan? Yang pertama arah suhu. Okey, suhu badan tak boleh terlalu tinggi, tak boleh terlalu rendah. Mesti dalam julat yang sepatutnya. Okey, lepas tu kandungan air dalam badan sesuatu organisma tak boleh berkurang, tak boleh juga berlebihan. Okey, yang ketiga nilai pH dalam badan. Okey, tekanan darah kita tak boleh terlalu tinggi, tak boleh terlalu rendah, dia ada julat dia yang sesuai. Okey, dan sebagainya lah supaya badan kita berada dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Okey, sekiranya kesemua ini tidak seimbang ataupun tidak stabil, sel-sel organisma boleh mati. Okey, bila ada sel mati dalam badan kita, kita boleh akan terganggulah kesihatan kita. Kita akan rasa tidak sihat, akan cepat sakit. Okey, sebab ada sel-sel organisma, sel-sel dalam badan kita yang mati disebabkan keadaan persekitaran dalam badan kita tidak seimbang. Okey, kita pergi pula. Ni kesihatan akan terganggu lah bila sel mati. Okey, kita pergi pada objektif yang kedua. Objektif yang kedua adalah proses kawalan homeostasis. Okey, bagaimana kawalan homeostasis ni berlaku dekat dalam badan organisma tu. Okey, cuba baca ni. Apabila keadaan persekitaran dalam badan, okey, suhu ke, nilai pH kita ke, kandungan air tu berubah, pusat kawalan otak. Okey, otak kita ni adalah pusat kawalan kita yang akan mengesan peningkatan itu. Okey, contohnya kalau kita hilang air dalam badan, kita rasa dahaga. So otak kita yang akan mengesan dulu. Okey, tengok sini. Okey, julat suhu normal. Okey, kita punya badan ni perlu berada dalam keadaan julat suhu normal. Tak boleh terlalu tinggi dan tak boleh terlalu rendah. Okey, bila julat suhu normal ni dalam badan tu meningkat. Okey, kalau suhu dalam badan kita meningkat, so apa yang akan kesan dulu? Pusat kawalan yang akan kesan dulu, yang akan detect dulu yang suhu badan kita dah meningkat. Okey, so otak kita ni akan menjalankan mekanisme pembetulan. Okey,
dan suhu badan kita akan menurun. Kira otak kita akan merangsanglah mekanisme pembetulan supaya dapat betulkan balik julat suhu tu turun kembali ke aras normal, ke julat suhu normal. Okey, apabila suhu kita menurun, okey, sekali lagi otak sebagai pusat kawalan akan kesan dahulu dan akan menjalankan mekanisme pembetulan. Okey, bila mekanisme pembetulan berlaku, suhu kita akan meningkat kembali dan menjadi dalam julat suhu yang normal. Okey, itu bagaimana proses kawalan homeostasis berlaku. Okey, kita tengok bagaimana kawal atur kandungan air dalam badan ini berlaku. Okey, dalam badan kita ni tak boleh terlalu banyak air, tak boleh kurang air. So bagaimana badan kita, homeostasis dalam badan kita mengawal atur kandungan air dalam badan. Okey, sebelum ni kamu dah belajar ada 11 sistem dalam badan manusia. Okey, untuk kawal atur kandungan air ni, 2 sistem sahaja yang akan terlibat, iaitu sistem endokrin dan juga sistem pertumbuhan. Okey, jadi organ yang terlibat dalam kawal atur kandungan air ni adalah ginjal dan juga otak kita. Okey, bagaimana proses ini berlaku? Okey, dalam badan kita sepatutnya kita kena ada aras air normal tak boleh lebih, tak boleh kurang. Itu maksud aras air normal dalam badan kita supaya badan kita dalam keadaan yang stabil dan seimbang. Okey, bila cuaca panas, okey, bila cuaca panas kamu akan rasa bila kandungan air dalam badan kita ni boleh meningkat apabila kita minum air. Bila kita minum air, kandungan air dalam badan akan meningkat. So, pusat kawalan yang akan detect dulu. Okey, pusat kawalan kita apa? Dikesan oleh otak. Okey, otak kita akan kesan. Kandungan air dalam badan dah meningkat. Okey, jadi otak kita akan menjalankan mekanisme pembetulan. Otak kita akan menjalankan perembesan hormon, okey, supaya ginjal dapat menambahkan penghasilan air kencing. Okey, bila minum air. Okey, kemudian kandungan air dalam badan akan menurun. Bila kita buang air kecil, kandungan air dalam badan akan menurun. Okey, jadi aras air akan turun kembali kepada aras air yang normal. Okey, kita tengok pula. Apabila kita berpeluh, kandungan air dalam badan kita akan menurun. Okey, jadi otak akan kesan dahulu kandungan air dalam badan kita akan menurun. Otak ni adalah pusat kawalan, dia akan kesan. So, apa yang otak akan lakukan? Otak akan menjalankan mekanisme pembetulan dengan meningkatkan perembesan hormon. Okey. So ginjal akan mengurangkan penghasilan air kencing. Okey. Bila kandungan air badan menurun, ginjal dia kuranglah penghasilan air kencing. Ginjal ni adalah organ. Okey, jadi kita akan berasa dahaga dan minum lebih banyak air bila kita tahu badan kita kurang air. Okey. Kemudian apa yang berlaku bila kita minum banyak air? So kandungan air dalam badan kita akan meningkat dan kembali kepada aras air yang normal. Okey, macam itulah kandungan kawal atur suhu air dalam badan berlaku. Okey, homeostasis, kawal atur kandungan air dalam badan kita berlaku. Kamu kena ingat dua sistem yang terlibat dan juga dua organ yang terlibat dalam kawal atur kandungan air dalam badan. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah objektif kita yang keempat. Kawal atur suhu badan. Okey, suhu badan pula. Okey, sebelum ni kamu dah tahu dah. Kita perlu berada di dalam badan kita perlu berada dalam julat suhu yang normal. Okey, julat suhu yang normal maksudnya kita punya badan tak terlalu panas dan tak terlalu sejuk. Bila badan kita, suhu dia, bila kita cek suhu guna termometer 37 darjah Celsius, okey, itu adalah julat suhu normal. Okey, tak demam, tak apa, okey lah tu 37 darjah Celsius. Okey,
Dalam kawal atur suhu badan, dua sistem juga yang terlibat. Sama dengan kawal atur kandungan air tadi, sistem yang sama. Sistem endokrin dan sistem bertumbuhan akan terlibat dalam kawal atur suhu badan ni. Okey, organ yang akan terlibat dia lain sikit. Otak sama, tapi dia lain kat sini melibatkan kulit dan juga otot rangka. Okey, bila suhu kita normal, suhu normal kita 37 darjah Celsius. Okey, bagaimana suhu dalam badan kita boleh meningkat? Okey, suhu dalam badan kita boleh meningkat pada hari panas. Okey, pada hari panas, suhu badan kita akan meningkat. So, pusat kawalan ni akan detect dahulu, akan kesan dahulu. Okey, dikesan oleh otak. Pusat kawalan kita adalah otak. So, pusat kawalan ni akan menjalankan mekanisme pembetulan. Apa yang akan dilakukan oleh otak kita. Okey, yang pertama, dalam kita punya kulit ni, tu sebab organ yang terlibat adalah kulit. Sebab dekat dalam kita punya lapisan kulit ada salur darah. Jadi salur darah kita akan mengembang bila cuaca panas. Okey, suhu panas. Bulu roma kita akan dalam keadaan yang condong. Okey, lepas tu kita akan berpeluh dengan lebih banyak. Okey. Dan aktiviti otot rangka dan perembesan hormon-hormon tertentu akan berkurang. Jadi sedikit air kencing akan dihasilkan. Okey, itu bila kita punya suhu badan meningkat. Ini apa yang dilakukan oleh otak mekanisme pembetulan. Kemudian apabila mekanisme pembetulan ni dah menjalankan tugasnya, jadi kandungan air, bukan kandungan air cikgu silap. Suhu air dalam badan akan menurun kembali ke aras suhu normal. Okey. So kembalilah 37 darjah Celsius lepas mekanisme pembetulan ni berlaku. Okey. Ingat, kalau mekanisme pembetulan ni tak berlaku, kalau suhu badan kamu akan terus sahaja meningkat, sel-sel dalam badan boleh mati dan boleh membuatkan kita mungkin demam dan sebagainya. Kesihatan kita akan terganggu. Bila berlaku mekanisme pembetulan ni, kandungan suhu dalam badan ni menurun, barulah kita akan stabil. Kita akan sihat. Okey. Kita tengok pula apa yang akan jadi bila suhu normal kita menurun. Okey. Suhu normal kita boleh menurun pada hari sejuk. Contohnya ni, gambar ni dia dekat tempat yang ada snow lah, tempat sejuk lah Okey, jadi bila suhu kita menurun, kita punya suhu benda ni akan dikesan oleh otak. Okey, so otak akan menjalankan mekanisme pembetulan. Okay, apa yang otak akan lakukan? Mekanisme pembetulan apa kalau suhu badan kita menurun? Okey, yang pertama, salur darah pada kulit kita akan mengecut. Okey. Yang kedua, bulu roma kita pada waktu sejuk akan menegak. Yang ketiga, kita akan kurang berpeluh. Okey. Otot rangka, okey, ni organ yang ketiga. Otot rangka kita akan mengecut dan mengendur secara aktif. Okey, bila otot rangka mengecut mengendur secara aktif, seseorang itu akan menggigil. Okey, bila menggigil, badan kita akan menjadi, proses menggigil tu supaya badan kita akan menjadi lebih panas, supaya suhu badan kita panas kembali. Okey, hormon tertentu akan dirembeskan untuk meningkatkan metabolisme badan, okey, supaya badan kita dalam keadaan yang panas balik suhu kita. Okey, jadi suhu badan kita akan meningkat apabila semua ini berlaku dan kembali kepada julat suhu yang normal iaitu 37 darjah Celsius. Okey, kita tengok pula keadaan persekitaran kulit kita secara lebih detail lagi lah. Okey, tadi cikgu cakap keadaan persekitaran kulit kita pada suhu persekitaran tinggi kita tengok dan suhu persekitaran yang rendah. Okey, bila suhu persekitaran tinggi, bulu roma akan condong. Tadi cikgu dah cerita kan. So kita tengok kalau bulu roma condong ni untuk apa? Kenapa bulu roma condong pada persekitaran pada suhu persekitaran yang tinggi? Ia untuk mengurangkan udara terperangkap pada kulit. Okey. So udara tak terperangkap lah pada kulit kita. Jadi kita haba akan mudah dibebaskan. So badan kita akan berasa cuba untuk sejuk balik. Bila haba ni dibebaskan tak terperangkap pada kulit kita, tak panas. Okey.
Seterusnya, apa jadi pada kelenjar peluh? Ni gambar lapisan kulit kita. Organ yang terlibat untuk mengekalkan suhu badan, salah satunya adalah kulit. So ni kita tengok pada kulit saja. Okay, so dalam dekat kulit kita, lapisan kulit kita ada juga kelenjar peluh. Ni kelenjar peluh. Ini bulu roma. Bulu roma condong macam ni. So yang biru merah ini adalah salur darah. Salur darah. So kelenjar peluh, apa yang berlaku? Kelenjar peluh akan menghasilkan lebih banyak peluh ketika suhu persekitaran tinggi dan boleh menyejukkan kulit apabila peluh kita disejat. Okey, kamu tahu tadi suhu persekitaran tinggi salur darah mengembang. So salur darah mengembang membolehkan lebih banyak darah mendekati kulit. Bila darah mendekati kulit dengan lebih banyak, so tenaga haba boleh dibebaskan. Dia boleh bebaskan. Bila darah dekat kulit, tenaga haba akan dibebaskan. Okey, suhu persekitaran rendah pula apa yang akan berlaku pada bulu roma? Bulu roma akan menegak. Okay, kalau tengok dalam gambar ni bulu roma ni akan menegak. So bulu roma menegak ni untuk apa? Untuk memerangkap lapisan udara dan akan menjadi penebat haba. So bila ada lapisan udara dekat atas kulit kita, badan kita akan boleh mengekalkan rasa panas tu. Okey, salur darah akan mengecut pada suhu persekitaran yang rendah, membolehkan lebih banyak darah menjauhi kulit. Kalau tadi persekitaran tinggi mendekati kulit. Kalau persekitaran rendah, lebih banyak darah menjauhi kulit. Okey, jadi dapat mengurangkan pembebasan tenaga haba. Okey, itu sahaja untuk objektif kita pada hari ini, untuk video pada kali ini lah. Okey, so cikgu harap kamu boleh faham tentang bab 3 ni. Ni tajuk kita yang baru masuk ni. Okey, nanti akan ada lagi video part lain untuk bab 3. Okey, itu sahaja ya untuk hari ini. Cikgu harap video ini bermanfaat dan kamu boleh fahamlah apa yang cikgu explain dalam video ini. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.